Di tengah-tengah tanah berpasir di Malaysia, satu keajaiban yang telah dinanti selama 40 tahun akhirnya berlaku. Di tanah yang lebih separuh daripadanya dianggap tidak subur dan sering dilanda cuaca ekstrem, para pakar dari 10 buah negara telah mencuba untuk menanam padi selama 4 dekad, namun semuanya menemui kegagalan. Tetapi baru-baru ini, berita kejayaan penanaman padi menggunakan teknologi dari Mongolia telah tersebar. Di tengah-tengah tanah yang dahulunya hanya dipenuhi pasir dan angin, akhirnya sawah padi menghijau mula tumbuh. Ini adalah soal kelangsungan hidup. Di tanah yang sudah terbiasa dengan perkataan mustahil, akhirnya pucuk-pucuk hijau mula bercambah. Keajaiban di tanah tandus yang mengubah kegagalan 40 tahun. Kini kisahnya bermula. Selamat sejahtera, nama saya Azlan. 40 tahun, 1461 hari, 38 kegagalan. Itulah rekod Malaysia dalam usaha menanam padi di tanah Breeze Beach Ridges, interspersed with swales, yang bermasalah. Saya adalah seorang ahli ekologi tumbuhan di Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, yang diamanahkan dengan cabaran terakhir ini. Selama 3 tahun, semangat saya membara. Bunyi pintu bilik mesyuarat yang terbuka kedengaran begitu tajam pada hari itu. Pandangan-pandangan dingin menyambut saya. Dahi pengarah Daud berkerut 1000. Di atas meja, laporan-laporan kegagalan sepanjang 40 tahun tersusun tebal. Bau kertas lama dan habuk menusuk hidung saya. Gagal lagi. Suara pengarah Daud kedengaran dingin. Azlan, seperti yang kamu tahu, kita sudah mencuba sebanyak 38 kali. Sejak tahun 1981 lagi. Tidakkah sudah tiba masanya untuk kita berhenti? Dada saya terasa sesak. Tetapi saya tidak boleh berputus asa. Permintaan beras negara kita meningkat setiap tahun. Tahun lepas sahaja, kita mengimport sepenuhnya 4,9 juta tan metrik beras. Kos import sahaja mencecah 2 bilion ringgit. Ini bukan sekadar eksperimen, tetapi soal kelangsungan hidup negara. Tuan Pengarah, kali ini berbeza, kata saya sambil berdiri. Bunyi kerusi yang saya tolak ke belakang bergema di dalam bilik mesyuarat. Dengan taburan hujan tahunan yang tidak menentu, suhu siang yang mencecah 38 darjah Celcius, dan keadaan tanah yang berpasir, syaratnya memang sukar, tetapi bukan mustahil. Para pegawai mula berbisik-bisik. Kedengaran seseorang mengetuk meja dengan pen. Ada juga suara tawa sinis yang kedengaran. Tetapi saya tidak boleh berhenti. Ini bukan soal maruah, tetapi soal kelangsungan hidup. Saya akan menoktahkan cabaran selama 40 tahun ini. Suara saya bergetar, tetapi penuh dengan keyakinan. Pengarah Daud mendengus. Teknologi Mongolia, Jepun pun gagal. China, Amerika pun sudah berputus asa. Ini tanah berpasir, Azlan. Bukan tempat untuk padi tumbuh. Para pegawai lain menganggukkan kepala tanda setuju dengan kata-katanya. Saya menggenggam penumbuk dengan erat. Terasa kuku saya menekan tapak tangan. Pada ketika itu, telefon bimbit saya bergetar. Ia adalah balasan email dari Institut Pertanian dan Sains Tanah Mongolia. Pengirimnya bernama Dr. Boldbatar, seorang penyelidik veteran berusia 63 tahun. Beliau adalah pakar dalam memulihkan tanah gersang di Gurun Gobi. Saat saya membaca mesej itu, seluruh badan saya terasa bergetar. Saya akan turut serta dalam cabaran itu. Ini mungkin akan menjadi eksperimen terakhir bagi saya juga. Mari kita ubah kegagalan 40 tahun ini. Saya menunjukkan skrin telepon bimbit saya kepada semua. Pakar pemulih tanah gersang Gobi dari Mongolia sendiri akan datang. Beliau seorang penyelidik veteran yang hampir bersara. Bilik mesyuarat menjadi senyap. Bunyi pensel jatuh pun boleh didengari. Malah pengarah Daud terdiam 1000 bahasa. Dalam kesunyian itu saya melihat harapan. Walaupun ia satu kemungkinan yang kecil, ia adalah harapan sebenar yang saya rasai buat pertama kali dalam 40 tahun. Teknik beliau membolehkan tanaman bertahan dalam keadaan tanah yang paling ekstrem, tambah saya. Ia adalah hasil kajian selama 30 tahun di Mongolia. Dr. Boldbatar telah melalui berpuluh-puluh kegagalan untuk membangunkannya. Seorang pegawai bertanya, "Jadi, adakah jaminan ia akan berjaya?" Saya menggelengkan kepala. Tiada jaminan. Tetapi tiada juga alasan untuk berputus asa. Dengan kos yang kita gunakan untuk mengimport beras, kita boleh menjalankan penyelidikan selama 10 tahun. Di luar tingkap, angin petang yang panas di Putrajaya bertiup. Bunyi angin yang melanggar kaca tingkap seolah-olah membisikkan perkataan mustahil. Tetapi di dalam hati saya, sesuatu yang hangat mula mekar.
Saya mempunyai firasat bahawa pertemuan dengan Dr. Bold Baatar akan menjadi kunci pertama yang akan mengubah segalanya. Bara api yang tidak pernah padam selama 40 tahun akhirnya bersedia untuk menyala. Malam itu, saya menulis di dalam diari saya. Hari ini, aku menyahut cabaran kegagalan 40 tahun. Kali ini, aku tidak bersendirian. Apabila teknologi Mongolia bertemu dengan keazaman Malaysia, yang mustahil akan menjadi mungkin. Seminggu selepas menerima balasan email daripada Dr. Bold Baatar, pada 15 Mac, jam 9.20 pagi, di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, saya sedang menunggu Dr. Bold Baatar. Papan tanda di tangan saya tertulis Dr. Bold Baatar dalam tulisan Rumi dan Sirilik. Jantung saya berdegup lebih kencang daripada biasa. Pengumuman dari pembesar suara lapangan terbang sayup-sayup kedengaran. Bunyi derap langkah penumpang dan roda beg bagasi bercampur baur. Tanpa sedar, saya melihat jam tangan saya beberapa kali. Tiba-tiba, pintu balai ketibaan terbuka dan seorang lelaki Mongolia berambut putih muncul. Untuk usianya yang 63 tahun, langkahnya kelihatan agak tegap. Pengalaman bertahun-tahun jelas terpancar dari caranya memerhati sekeliling. Itulah Dr. Bold Baatar. Saya mengangkat papan tanda tinggi-tinggi sambil mendekatinya. Dr. Bold Baatar. Dr. Bold Baatar tersenyum mesra dan menghulurkan tangannya terlebih dahulu. Encik Azlan, bukan? Gembira bertemu dengan Anda. Saat kami berjabat tangan, saya dapat merasakan tangannya yang kasar. Tangan yang telah berpuluh-puluh tahun menyentuh tanah dan membesarkan tanaman. Dari tangan itu, terpancar rasa percaya yang mendalam. Terima kasih kerana sudi datang dari jauh, kata saya. Dr. Bold Baatar melihat sekeliling dan berkata, besarnya lapangan terbang di Malaysia ini mengingatkan saya pada perjalanan pertama saya ke luar negara 30 tahun yang lalu. Kami keluar dari lapangan terbang dan menuju ke tempat letak kereta. Walaupun bulan Mac, udara di Sepang masih terasa panas dan lembab. Setiap kali angin bertiup, udara hangat menyapa wajah kami. Dr. Bold Baatar menarik nafas dalam-dalam. Udaranya sangat berbeza. Menanam padi dalam keadaan seperti ini, gumamnya. Di dalam kereta, saya membentangkan data yang telah saya sediakan. Doktor, saya akan terangkan secara ringkas keadaan negara kami. 80% tanah di Malaysia adalah hutan hujan tropika dan tanah pamah. Kawasan yang sesuai untuk pertanian hanya kira-kira 24% daripada keseluruhan tanah. Dr. Bold Baatar meneliti data itu dengan teliti. Suhu purata tahunan 27 darjah Celsius. Pada musim panas, ia boleh mencecah 38 darjah Celsius. Betul? Betul. Itulah sebabnya kami gagal selama 40 tahun. Tetapi, akibat perubahan iklim, suhu semakin meningkat dan corak hujan menjadi tidak menentu. Saya rasa ini adalah satu peluang. Ketika itu, Dr. Bold Baatar tiba-tiba berkata, saya ini orang yang sudah sebati dengan kegagalan. Sebelum berjaya mencipta kaedah pemulihan tanah saya gagal sebanyak 23 kali. Kerana itu, saya tahu apa yang tidak akan berkesan. Saya terkejut. Seorang saintis yang berjaya bercakap tentang kegagalan terlebih dahulu. Tetapi kenapa doktor sanggup datang ke Malaysia? Pandangan Dr. Bold Baatar menjadi lebih mendalam. Tahun depan saya akan bersara. Saya mahu ini menjadi cabaran terakhir dalam kerjaya penyelidikan saya selama 40 tahun. Jika takut akan kegagalan, kita bukan saintis. Kata-kata itu membuatkan hati saya membara. Doktor, saya juga takut akan kegagalan. Tetapi yang lebih saya takuti adalah tidak melakukan apa-apa. Dr. Bold Baatar mengangguk. Betul, apabila semangat seorang saintis muda bertemu dengan pengalaman seorang saintis tua, sesuatu yang baru pasti akan terjadi. Semasa memasuki bandar, saya menerangkan lebih lanjut tentang realiti di Malaysia. Penggunaan beras per kapita rakyat kami adalah 100 kg setahun. Semuanya bergantung pada import. 60% dari Thailand, 30% dari Vietnam, dan selebihnya dari negara lain. Kalau begitu, ini adalah projek penting dari sudut keselamatan makanan, kata Dr. Bold Baatar dengan serius. Betul. Terutamanya selepas pandemik COVID-19, bekalan import menjadi tidak stabil. Harga juga meningkat lebih 2 kali ganda. Setibanya di hotel dan selepas menyusun barang, kami menuju ke institut. Di dalam beg yang dibawa oleh Dr. Bold Baatar, terdapat sampel mikrob khas yang dibangunkan beliau. Walaupun ia hanya serbuk di dalam beg plastik kecil, bagi saya ia kelihatan seperti harapan itu sendiri. Adakah mikrob ini mampu bertahan dalam kepanasan tanah Malaysia? Tanya saya.
Dr. Bold Baatar meletakkan sedikit serbuk di tapak tangannya dan berkata, ia bukan sekadar bertahan, tetapi memanfaatkan haba. Mikrob ini menjadi lebih aktif dalam suhu yang lebih tinggi. Pada saat itu, saya yakin. Bersama lelaki ini saya boleh mengubah kegagalan 40 tahun. Di mata Dr. Bold Baatar, terpancar keazaman seorang saintis yang tidak pernah berputus asa. Sambil berjalan di koridor institut, Dr. Bold Baatar berkata, Encik Azlan, kali ini bukan soal tidak boleh, tetapi mesti dilakukan. Saya terkejut dan berpaling. Itu adalah kata-kata yang sama yang saya ucapkan dalam mesyuarat. Dr. Bold Baatar tersenyum. Selepas membaca email awak, saya yakin. Saya mesti bekerja sama dengan saintis muda dari Malaysia ini. Begitulah pertemuan pertama kami berakhir. Walaupun dari negara yang berbeza, generasi yang berbeza, tetapi dengan impian yang sama, jabat tangan dua orang saintis ini secara rasminya memulakan projek penanaman padi di Malaysia. Minggu pertama bersama Dr. Bold Baatar berlalu, tugasan pertama kami adalah mencari tanah yang sesuai untuk dijadikan sawah. Kami membentangkan peta seluruh semenanjung Malaysia di dinding, dan setiap hari dari pagi hingga malam, kami mencari tapak-tapak yang berpotensi. Titik-titik yang ditandai dengan pen merah semakin bertambah. Bagaimana dengan kawasan ini? Tanya saya sambil menunjuk satu lokasi di peta. Di utara Terengganu. Ada sebatang sungai mengalir di situ. Dr. Bold Baatar mengambil kanta pembesar dan melihatnya dengan teliti. Adanya sungai tidak bermakna ia boleh menjadi sawah. Tanah itu mesti mampu menakung air, bukan sekadar mengalirkannya. Saya mengangguk, tetapi saya berasa buntu. Kebanyakan tanah di kawasan pesisir pantai Malaysia terdiri daripada pasir dan kelodak. Air yang dituangkan akan meresap dengan cepat. 2 bulan berlalu. Titik-titik merah di atas peta sudah melebihi 100, tetapi setiap kali kami melawat tapak sebenar, semuanya tidak sesuai. Sesetengah tempat mempunyai kandungan garam yang terlalu tinggi, manakala yang lain mempunyai saliran yang terlalu baik sehingga air tidak dapat bertakung. Pada suatu hari di pertengahan bulan Mei, di pejabat institut, Dr. Bold Baatar memandang keluar tingkap sambil mengeluh. Encik Azlan, pernahkah Anda melihat rumah tradisional Melayu yang lama? Ya tentu. Maksud doktor, rumah limas bungkus? Bukan. Maksud saya, rumah yang dibina menggunakan batu bata tanah liat. Saya berfikir sejenak. Banyak terdapat di kawasan pedalaman, di kampung-kampung lama. Rumah yang dibina dengan batu bata berwarna kemerahan. Mata Dr. Bold Baatar bersinar. Batu bata itu diperbuat daripada apa? Tanah liat, sudah tentu. Dicampur dengan air dan dikeringkan, jawab saya seolah-olah ia perkara biasa. Tiba-tiba Dr. Bold Baatar berdiri. Itu dia. Adanya tanah liat bermakna ada lapisan tanah liat di bawah tanah. Maksudnya tanah itu mampu menakung air. Saya terkejut. Betulkah? Jadi, penanaman padi kuncinya adalah menakung air. Di tanah berpasir, sebanyak manapun air kita beri, semuanya akan meresap. Ketika itu barulah saya sedar. Sebab mengapa kami membazirkan masa selama 2 bulan. Kami hanya melihat peta dan lokasi sungai atau tasik, tetapi tidak pernah mengambil kira sifat tanah itu sendiri. Bagaimana dengan daerah Besut, di utara Terengganu? Tanya Dr. Bold Baatar sambil menunjuk peta. Saya cuba mengingati kawasan itu. Tempat itu, seperti padang pasir. Hanya ada pasir. Air pun hampir tiada. Dr. Bold Baatar tersenyum. Tetapi jika ada orang tinggal di sana, itu bermakna ada sumber air. Dan jika ada rumah batu bata tanah liat, itu bermakna masih ada lapisan tanah liat. Saya berseru, betul, lapisan tanah liat itu boleh menjadi tanah yang subur untuk sawah. Petang itu, kami mula bersiap untuk ke Besut. 2 buah truk pikap dipenuhi dengan peralatan dan barang keperluan. Alat pengukur, alat pensampelan, dan sudah tentu, kultur mikrob istimewa yang dibawa oleh Dr. Bold Baatar dari Mongolia. Perjalanan selama 9 jam itu terasa sangat panjang. Selepas lebuh raya berturap tamat, jalan tanah merah bermula, dan truk kami bergegar dengan kuat. Habuk masuk melalui celah-celah tingkap sehingga tekak terasa kering. Perlukah kita datang sejauh ini? Gumam saya. Dr. Bold Baatar melihat pemandangan di luar tingkap dan berkata, tanah yang baik selalunya berada jauh. Tempat yang dekat pasti sudah ada orang yang mengusahakannya. Ketika matahari terbenam, kami akhirnya tiba di sebuah kampung kecil. Ia benar-benar kelihatan seperti di tengah-tengah tanah terbiar. Angin pasir bertiup dan tumbuhan yang ada hanyalah semak berduri.
Tetapi seperti yang dijangkakan oleh Dr. Bolbaatar, terdapat beberapa buah rumah yang dibina daripada batu bata tanah liat berwarna gelap. Di pinggir kampung, kami bertemu dengan seorang wanita. Namanya Noraini, seorang petani tempatan berusia 33 tahun. Apa yang kamu semua mahu lakukan di sini? Suara Noraini kedengaran penuh waspada. Kami datang untuk cuba menanam padi, jelas saya. Noraini ketawa sinis. Menanam padi? Di sini, ayah saya dulu pernah cuba, akhirnya hanya kehilangan tanah. Kata-kata itu membuatkan hati saya berat. Rupa-rupanya ada lagi rekod kegagalan di sini. Tetapi Dr. Bolbaatar tidak goyah. Kali ini akan berbeza. Kami menggunakan pendekatan dengan teknologi dari Mongolia, katanya dengan yakin. Noraini berpeluk tubuh dan berkata, jika kamu gagal, tanah kami juga yang akan terjejas. Jadi, berhati-hatilah. Malam itu, kami mendirikan khemah di satu sudut kampung dan tidur di sana. Langit malam yang dipenuhi bintang sangat indah. Dr. Bolbaatar berkata, Azlan, esok apabila kita menggali tanah, kita akan dapat jawabannya. Tanah ini pasti masih mengingati sawah. Saya tidak faham apa maksudnya. Tetapi suara Dr. Bolbaatar yang penuh keyakinan menenangkan saya. Ia adalah cabaran sebenar pertama kami, yang bermula di tengah-tengah tanah terbiar. Keesokan harinya, jam 6 pagi, bunyi cangkul memecah kesunyian kampung. Dr. Bolbaatar dan saya sedang menggali tanah di hujung timur kampung. 50 cm, 1 meter, 1,5 meter. Setiap kali cangkul dihayunkan, warna tanah berubah. Pada mulanya ia berwarna coklat berpasir, kemudian beransur-ansur menjadi lebih gelap. Lihat sini, jerit Dr. Bolbaatar dengan teruja. Lapisan tanah liat yang sempurna. Saya menggenggam tanah gelap itu dengan tangan saya. Ia melekit tetapi lembut. Apabila saya menuangkan air ke atasnya, ia tidak meresap, sebaliknya kekal di permukaan. Ia benar-benar boleh menjadi sawah, kata saya dengan terkejut. Sudah tentu. Tanah ini sudah tahu cara menakung air sejak beribu-ribu tahun dahulu, kata Dr. Bolbaatar sambil menyentuh tanah itu. Kami segera memulakan kerja-kerja membuat sawah. Kami menggali lubang segi 4 tepat berukuran 20 meter panjang dan 30 meter lebar, dengan kedalaman kira-kira 30 cm. Selepas menggali selama 3 hari, pinggang saya terasa seperti mahu patah, tetapi harapan yang timbul memberi kami kekuatan. Kami mengalirkan air dari anak sungai, berdekatan untuk memenuhi sawah. Bunyi air yang mengalir masuk kedengaran seperti musik. Ia adalah sawah padi sebenar pertama yang dibuat di tanah Malaysia dalam 40 tahun. Sebaik sahaja sawah siap, seorang tetamu yang tidak dijangka muncul. Pengarah Daud, wajahnya yang turun dari helikopter kelihatan dingin. Doktor, adakah kamu akan membazirkan bajet lagi dengan ini? Kata pengarah Daud sambil memandang rendah ke arah sawah. Tempat ini seperti ketuhar. Padi tidak mungkin akan tumbuh. Dr. Bolbaatar menjawab dengan tenang. Tuan pengarah, kita belum pun bermula. Janganlah terus membuat kesimpulan. Belum bermula? Kamu sudah membelanjakan RM300.000. Dengan wang itu, kita boleh membeli 300 tan beras. Dada saya terasa sesak. Tetapi kami tidak boleh berhenti menabur benih padi gurun emas di sawah. Bersama-sama Dr. Bolbaatar, saya menabur benih itu dengan berhati-hati ke dalam air. Biji-biji benih kecil itu terapung-apung di atas air. Pengarah Daud berkata dengan sinis, saya akan datang lagi dalam 10 hari. Jika tiada tunas yang keluar sehingga itu, projek ini akan dihentikan. Selepas helikopter itu hilang sambil meninggalkan debu, kampung kembali sunyi. Tetapi hati kami tidak tenang. Malam itu, suhu menurun secara mendadak, sesuatu yang luar biasa. Air di sawah mula membeku di permukaan. Benih-benih terperangkap di dalam air yang sejuk. Adakah ini akan baik-baik saja? Tanya saya dengan cemas. Dr. Bolbaatar memandang sawah yang beku dan berkata, gurun emas tahan lasak, tetapi saya tidak sangka akan jadi begini. 3 hari berlalu, 5 hari berlalu, seminggu berlalu, sawah masih beku dan tiada tunas kelihatan. Noraini kadang-kadang datang melihat dan menggelengkan kepalanya. Nampaknya tidak menjadi juga, kata Noraini. Sama seperti zaman ayah saya dahulu. Pada hari ke-8, saya menulis dalam jurnal eksperimen saya, sebab kegagalan, air sejuk. Suhu air sawah berterusan di bawah paras normal. Status benih perlu disahkan. Pada pagi hari ke-9, pengarah menelepon. Lihat apa yang kamu telah lakukan. Teknologi Mongolia pun tidak ada bezanya. Esok, saya akan keluarkan arahan untuk berundur.
Selepas meletakkan telefon, saya berasa putus asa. Dr. Bold Baatar juga kelihatan serius. Kami berdiri di hadapan sawah, memandang air yang beku tanpa berkata apa-apa. "Doktor, adakah ini benar-benar penamatnya?" tanya saya dengan suara bergetar. Dr. Bold Baatar berkata dengan perlahan, "Ia belum berakhir. Jika esok adalah hari terakhir, kita mesti melakukan yang terbaik sehingga hari ini." Malam itu, Dr. Bold Baatar keluar dari khemah. Dia berdiri di hadapan sawah yang beku selama lebih sejam. Cahaya bintang memantul di atas permukaan ais, berkelip-kelip. "Pasti ada caranya," gumam Dr. Bold Baatar. "Pasti ada sebab mengapa ia gagal selama 40 tahun. Saya melihat belakang badannya dan berasa sedih. Seorang saintis tua berusia 63 tahun berpegang pada harapan terakhir di tengah-tengah tanah terbiar. Keesokan harinya adalah hari pengarah Daud akan datang semula. Ia adalah peluang terakhir kami. Tetapi sawah masih beku, dan benih-benih tidak kelihatan." Jam 5 pagi, Dr. Bold Baatar tiba-tiba bangun. "Azlan, bangun. Saya sudah jumpa jawabannya." Saya bangun dalam keadaan mamai dan bertanya, "Jawaban?" Mata Dr. Bold Baatar bersinar-sinar. "Kita panaskan air itu. Dengan kuasa alam semula jadi, barulah saya sedar. Cabaran sebenar kami baru sahaja bermula." Dr. Bold Baatar keluar dari khemah dan memandang ke langit. "Cahaya matahari di sini kuat. Satu-satunya sumber yang dimiliki oleh tanah ini," gumamnya. Saya mengikutinya keluar dan bertanya, "Jadi?" Dr. Bold Baatar berpaling dan menjelaskan, "Kita akan panaskan air dengan cahaya matahari pada waktu siang. Pada waktu malam, kita akan alirkan air suam itu ke sawah." Saya hairan. "Bagaimana?" "Mudah saja. Kita gali sebuah kolam untuk menakung air. Pada waktu siang, ia akan dipanaskan oleh haba matahari. Pada waktu malam, kita masukkan air itu ke sawah, dan ais akan cair." Keesokan paginya, Dr. Bold Baatar mengambil cangkul dan mula menggali tanah di sebelah sawah. Ia adalah sebuah kolam cetek berukuran 3 meter lebar dan 5 meter panjang, dengan kedalaman kira-kira 50 cm. Saya memandangnya dengan ragu-ragu. "Dokter, ini bukan sains, ini seperti berjudi." Dr. Bold Baatar mengesat peluh dan menjawab, "Perjudian pun perlu dicuba untuk menjadi perjudian. Sains kadang-kadang datang dari prinsip yang mudah." Noraini yang lalu di situ melihat kami dan menggelengkan kepala. "Buat kerja pelik lagi, gali kolam air untuk apa?" "Untuk memanaskan air menggunakan haba matahari," jelas saya. Noraini ketawa sinis. "Air jadi suam, ais boleh cair, malam nanti pasti akan beku semula." Tetapi Dr. Bold Baatar tidak goyah. Selepas selesai menggali kolam, kami mengisi kolam itu dengan air dari anak sungai. Air jernih memenuhi kolam. Sekitar jam 10 pagi, cahaya matahari mula terik. Permukaan air kolam memantulkan cahaya matahari sehingga menyilaukan mata. Dr. Bold Baatar memasukkan termometer ke dalam air. Suhu air 25 darjah. Masih sejuk, tetapi akan meningkat pada waktu tengah hari. Menjelang tengah hari, suhu di tanah itu meningkat hingga 35 darjah Celcius. Suhu air di kolam juga meningkat secara beransur-ansur. 28 darjah, 30 darjah, 32 darjah. Semakin lama, air terasa suam. "Ia benar-benar menjadi suam," kata saya dengan terkejut. Dasar kolam yang gelap menyerap haba. "Kerana airnya cetek, keseluruhan air menjadi panas," jelas Dr. Bold Baatar. Pada jam 3 petang, suhu air di kolam meningkat hingga 35 darjah Celcius. Apabila saya memasukkan tangan, ia terasa sangat suam. Tetapi air di sawah masih mempunyai lapisan ais nipis di permukaan. Menjelang senja, Dr. Bold Baatar berkata, "Sekarang, mari kita pindahkan air suam ini ke sawah." Kami menggunakan baldi untuk mencedok air dari kolam dan menuangkannya ke sawah. Apabila air suam dituangkan ke atas ais, uap mula naik. Perlahan-lahan, ais mula cair. "Ia benar-benar cair," jerit saya dengan teruja. Semakin malam, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Ais di sawah semakin nipis, dan menjelang subuh, ia cair sepenuhnya. Gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan air, dan saat yang menakjubkan tiba. Dari dalam air, titik-titik hijau kecil mula kelihatan. Ia adalah tunas padi. "Bold Baatar, mari lihat," jerit saya sambil menyentuh tanah. Dr. Bold Baatar berlari dan melihat ke dalam air. Tunas kecil sebesar jari kelingking perlahan-lahan menjengulkan kepalanya. "Ia hidup," gumam saya dengan terharu. Mata Dr. Bold Baatar berlinangan air mata. Ini kali pertama dalam 40 tahun.
tunas padi bercambah di tanah Malaysia ini. Tetapi kegembiraan kami hanya seketika. Sekitar jam 10 pagi bunyi helikopter kedengaran. Pengarah Daud telah kembali seperti yang dijanjikan. Jantung saya berdebar-debar. Pengarah Daud yang turun dari helikopter berjalan ke arah sawah. Wajahnya masih skeptikal. "Mana dia?" kata ada tunas. Kata pengarah Daud dengan sinis. Saya dengan berhati-hati menunjuk tunas di dalam air. "Di sini, kecil. Tetapi ia memang tunas." Pengarah Daud membongkok untuk melihat dengan lebih dekat. Kemudian dia terdiam seketika. Tunas hijau kecil itu melambai-lambai di dalam air. "Adakah ini benar-benar padi?" Suara pengarah Daud bercampur dengan rasa terkejut. Dr. Bold Baatar menjawab dengan yakin. "Ini adalah varieti gurun emas dari Malaysia, dibantu oleh teknologi Mongolia, padi yang tahan lasak." Tetapi pengarah Daud kembali bersikap dingin. "Satu tunas tumbuh, kamu panggil ia kejayaan. Bukankah padi perlu mengeluarkan hasil?" Dr. Bold Baatar berkata dengan tenang, "Ya, betul. Tetapi kehidupan sentiasa bermula dengan satu. Tunas kecil ini adalah permulaan harapan." Pengarah Daud berfikir sejenak, kemudian berkata, "Baiklah. Saya beri sebulan lagi. Tetapi jika tiada hasil, projek ini benar-benar akan tamat." Selepas helikopter itu berlepas, Dr. Bold Baatar dan saya saling berpandangan dan tersenyum. Ia adalah satu kemenangan kecil, tetapi ia adalah hasil sebenar pertama yang kami perolehi dalam 40 tahun. Noraini yang memerhati dari jauh mendekati kami dengan berhati-hati. "Betul-betul menjadi, ya?" "Ya, ini baru permulaan," jawab saya. Sejak hari itu, kami memanaskan air di kolam setiap hari dan membekalkannya ke sawah. Tunas kecil itu membesar sedikit demi sedikit setiap hari. Ia adalah harapan pertama yang mekar di tanah terbiar. Namun, awan gelap sedang berarak di ufuk. Minggu pertama bulan Jun, jam 4 pagi, saya terjaga kerana bunyi guruh. Di luar khemah, hujan lebat dan angin kencang melanda. Ia adalah ribut petir yang bercampur dengan hujan batu. Bunyi hujan batu yang menghentam khemah seperti tembakan mesingan. Bunyi angin menderu seperti ngauman binatang buas. "Saya risaukan sawah," kata saya dengan cemas. Dr. Bold Baatar juga memandang keluar dengan wajah risau. "Ini kali pertama saya mengalami cuaca seperti ini. Saya tidak sangka iklim Malaysia boleh menjadi se-ekstrem ini. Hujan turun sepanjang hari. Bunyi hujan batu yang menghentam khemah seperti tembakan mesingan. Ia hanya berhenti sekitar jam 3 petang. Apabila kami keluar, ketulan ais sebesar penumbuk bertimbun di atas tanah. Kami bergegas ke sawah, dan kami menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Separuh daripada sawah telah menjadi lumpur. Anak-anak padi yang masih muda tumbang dipukul hujan batu. Daripada lebih 20 batang anak padi, hanya kira-kira 5 yang masih hidup. "Tidak!" Saya terduduk. Tidak kira tangan saya kotor, saya mengusap anak-anak padi itu. Dr. Bold Baatar memasukkan tangannya ke dalam air dan mengutip anak-anak padi yang tercabut satu persatu. Akarnya masih hidup, masih ada harapan. Tetapi cabaran yang lebih besar menanti. Malam itu, suhu tiba-tiba turun mendadak ke 18 darjah Celsius. Walaupun sudah bulan Jun, embun beku turun. Apabila saya bangun pada waktu subuh, seluruh sawah diselaputi embun beku putih. Keesokan paginya, hujung daun anak-anak padi yang masih hidup, semuanya bertukar menjadi hitam. Ia terbakar akibat embun beku. Penduduk kampung mula berkumpul. Bukan simpati, tetapi sindiran yang kedengaran. "Kandah kata, akhirnya jadi begini juga," kata seorang pakcik. "Sawah di tanah gersang, dari awal lagi memang tak masuk akal. Kegagalan selama 40 tahun bukan sia-sia," tambah jiran Noraini. Seorang lagi menggelengkan kepala. Pandangan sinis mereka menekan saya, tetapi tekanan yang lebih besar menanti. Sekitar jam 10 pagi, bunyi helikopter kedengaran. Pengarah Daud muncul lagi. Kali ini, dia datang bersama 3 orang pegawai Kementerian Pertanian dan seorang pegawai kewangan. Di tangan mereka, terdapat fail-fail tebal. "Ini adalah arahan rasmi untuk menghentikan projek," kata pengarah Daud sambil menghulurkan dokumen. "Kita tidak boleh membazirkan bajet lagi. Dalam masa 3 minggu, 4 juta ringgit telah dibelanjakan. Dengan wang ini, kita boleh membeli 2.000 tan beras." Dr. Bold Baatar mengambil kertas itu dan meletakkannya di atas tanah. "Tanah ini masih hidup. Doktor, tolonglah realistik. Semua anak padi sudah mati." Suara pengarah Daud menjadi dingin. "Bukan mati, tetapi sakit. Ia boleh pulih." Seorang pegawai mencela, "Doktor, jangan membuat keputusan berdasarkan emosi. Lihat data objektif. Kadar survival hanya 25%.
Suara Dr. Bolbaatar menjadi tegas. Saintis wujud untuk mengubah realiti. 25% sudah cukup. Cukup? Pengarah Daud membuat muka tidak percaya. Ya, kehidupan walaupun hanya 1% yang masih hidup boleh dijadikan 100%. Itulah kuasa sains. Dia menanggalkan baju hujannya dan masuk ke dalam sawah. Air sejuk mencecah paras lututnya, tetapi dia memeriksa suhu air di kolam dengan tangannya. Air ini masih suam. Haba matahari masih ada. Ia belum berakhir. Pengarah Daud berkata dengan nada tidak percaya. Doktor, sedarlah. Padi itu semua sudah reput. Tiada apa yang boleh diharapkan lagi. Tetapi Dr. Bolbaatar tidak goyah. Jika sains tertidur, tiada hari esok. Saya telah gagal selama 40 tahun. Jadi saya tahu ini bukan masanya untuk berputus asa. Pegawai keuangan menekan kalkulator dan berkata, setiap hari kita rugi Rp200.000. Jika begini, budget negara akan terjejas. Kalau begitu, saya akan gunakan wang saya sendiri, kata Dr. Bolbaatar dengan tegas. Malam itu, hujan lebat turun lagi. Dr. Bolbaatar dan saya membaiki batas sawah di bawah cahaya lampu suluh. Lumpur mencecah paras lutut, tetapi kami tidak berhenti. Angin kencang dan lumpur licin, tetapi tiada siapa yang berputus asa. Tangan Dr. Bolbaatar penuh dengan luka, tetapi dia terus menghayunkan cangkul. Doktor, cukuplah, berehatlah, kata saya dengan risau. Jika saintis berputus asa, semuanya akan berakhir. Anak-anak padi ini mempercayai kita. Sekitar jam 5 pagi, hujan lebat akhirnya reda. Dan satu perkara ajaib berlaku. Uap mula naik dari atas kolam. Apabila cahaya matahari mula terbit, uap suam menyelubungi sawah. Ais di tanah gersang perlahan-lahan cair. Air di sawah juga beransur-ansur menjadi jernih. Kelihatan gelembung-gelembung naik dari dasar kolam. Saya berkata perlahan, Doktor, air ini hidup. Dr. Bolbaatar tersenyum dengan wajah letih. Kalau begitu, kita juga masih hidup. Pada saat itu saya sadar. Saintis sejati adalah orang yang tidak melepaskan harapan walaupun berhadapan dengan kegagalan. Dr. Bolbaatar, di tengah-tengah hujan lebat, embun beku, sindiran orang ramai, dan tekanan kerajaan, tidak pernah kehilangan kepercayaan. Apabila air menjadi jernih, pemandangan yang menakjubkan terbentang. Anak-anak padi yang disangka mati masih berakar teguh. Walaupun daunnya menjadi hitam, batangnya masih hidup. Mereka benar-benar bertahan, kata saya dengan kagum. Dr. Bolbaatar mengusap anak padi dan berkata, varieti ini dicipta untuk menahan cabaran seperti ini. Ia adalah hasil penyelidikan selama 30 tahun. Sekarang, barulah permulaan yang sebenar. Akhir bulan Jun, langit dibesut kembali cerah. Seminggu selepas hujan lebat reda, kami meneruskan kerja memanaskan air di kolam dan membekalkannya ke sawah setiap hari. Kerja itu menjadi 2 kali lebih sukar kerana saya melakukannya seorang diri, kerana Dr. Bolbaatar sedang menerima rawatan di Kuala Lumpur. Bangun pada jam 5 pagi setiap hari untuk memeriksa kolam sudah menjadi rutin saya. Saya mengukur suhu air dan apabila ia menjadi suam, saya mengalirkannya ke sawah dan memeriksa keadaan setiap anak padi. Tetapi pada pagi 27 Jun, sesuatu yang luar biasa berlaku. Semasa saya memeriksa sawah dengan teropong, saya menjerit. Apa ini? Sawah itu berwarna hijau. Anak-anak padi yang disangka mati telah bangkit semula. Di antara daun-daun yang menjadi hitam akibat embun beku, daun-daun hijau baru telah bercambah. Ia seperti pokok yang bertahan musim sejuk dan mengeluarkan pucuk baru pada musim bunga. Noraini berlari datang dengan terkejut. Betul ke? Mana? Saya menunjuk ke tengah sawah dengan jari saya. Anak-anak padi yang beberapa hari lalu kelihatan reput, kini berdiri tegak menerima cahaya matahari. Daun-daun baru melambai-lambai ditiup angin. Wah, betul-betul hidup semula, kata Noraini dengan kagum. Macam magis. Bukan magis, tetapi sains, kata saya dengan bangga. Varieti Dr. Bolbaatar telah berjaya mengatasinya. Yang lebih menakjubkan adalah selepas itu, anak-anak padi mula membesar dengan cepat. Hari pertama, pucuk baru berukuran 5 cm. Hari kedua, 10 cm. Hari ketiga, 15 cm. Ia seperti gergasi yang baru terjaga dan meregangkan badan. Menjelang minggu pertama bulan Julai, ketinggian anak padi sudah melebihi 30 cm. Batangnya menjadi lebih tebal, dan daunnya bertukar menjadi hijau pekat. Ia kelihatan lebih kuat daripada sebelumnya. Selepas melalui cabaran, ia menjadi lebih kuat. Gumam saya sambil menyentuh padi itu. Ketika itu,
Saya menerima panggilan daripada Dr. Bold Baatar. Azlan, bagaimana keadaannya? Doktor, sesuatu yang luar biasa telah berlaku. Padi-padi itu hidup semula. Betul ke? Tolong hantar gambar. Selepas menghantar gambar, Dr. Bold Baatar berkata dengan teruja, luar biasa. Kekuatan sebenar mikrob itu telah muncul. Ia adalah kultur yang menjadi lebih kuat selepas cabaran. Beberapa hari kemudian, Dr. Bold Baatar pulih sepenuhnya dan kembali ke Besut. Sebaik sahaja turun dari helikopter dan melihat sawah, langkahnya terhenti. Betulkah ini? Suara Dr. Bold Baatar bergetar. Seluruh sawah diwarnai hijau. Padi-padi yang beralun ditiup angin kelihatan seperti lautan hijau. Ketinggiannya sudah melebihi 40 cm, dan ia kelihatan seperti sawah padi yang sebenar. Dr. Bold Baatar berjalan perlahan ke batas sawah. Azlan, kamu telah melakukan kerja yang sangat baik. Seorang diri mencipta keajaiban ini. Bukan saya. Teknologi dokter yang hidup dengan sendirinya. Pertengahan bulan Julai, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Dari hujung batang padi, bunga-bunga kecil mula mekar. Bunga-bunga putih yang bergoyang ditiup angin kelihatan sangat cantik. Bunga telah mekar, bermakna. Kata saya dengan penuh harapan. Ia sedang bersedia untuk mengeluarkan hasil, jawab Dr. Bold Baatar sambil tersenyum. Dan pada 20 Julai, pemandangan yang sukar dipercayai terbentang. Dari hujung batang padi, buah padi mula keluar. Saya tidak akan lupa perasaan ketika saya menemui buah padi yang pertama. Biji-biji hijau kecil berbaris di tangkainya. Buah padi yang disinari matahari bergoyang ditiup angin, seolah-olah hidup. Ia benar-benar mengeluarkan hasil, kata Dr. Bold Baatar dengan terharu. Dada saya terasa sebak sehingga tidak mampu menjawab. Ia adalah keajaiban yang mekar di tanah Malaysia selepas 40 tahun. Ketika itu, dari jauh kedengaran bunyi helikopter lain. Pengarah Daud datang untuk pemeriksaan berkala. Kali ini, dia datang bersama pegawai-pegawai kementerian dan wartawan. Sebaik saja turun dari helikopter dan melihat sawah, mulut pengarah Daud ternganga. Buah-buah padi yang beralun seperti lautan hijau terbentang di hadapannya. Adakah ini benar-benar padi? Tanya pengarah Daud dengan nada tidak percaya. Saya menjawab dengan yakin, ya, beras buatan Malaysia. Para wartawan mula mengambil gambar dengan kamera mereka. Kilat kamera berkelip-kelip. Seorang wartawan meminta untuk menemu bual. Benarkah padi boleh tumbuh di Malaysia? Dr. Bold Baatar dengan berhati-hati memotong setangkai padi dan menunjukkannya, gurun emas. Padi yang paling tahan lasak. Varieti yang dibangunkan di Malaysia selama 30 tahun. Kemudian, Dr. Bold Baatar menyerahkan tangkai padi itu kepada saya dan berkata, sekarang, dengan tangan kamu, sempurnakanlah padi ini. Ini bukan lagi teknologi Mongolia, tetapi masa depan Malaysia. Saya terharu dengan kata-katanya. Walaupun ia adalah kejayaan hasil gabungan teknologi Mongolia dan keazaman Malaysia, kini ia telah menjadi milik Malaysia. Pengarah Daud memandang buah-buah padi itu lama, kemudian menanggalkan topinya dan berkata, selepas 40 tahun, Malaysia akhirnya layak untuk memiliki nasinya sendiri. Mendengar kata-kata itu, Dr. Bold Baatar menundukkan kepalanya. Ini bukan kemenangan teknologi, ini adalah kisah manusia. Saya juga berkata, dengan penuh rasa terharu, kami tidak menanam padi, kami menanam harapan. Petang itu, semua penduduk kampung berkumpul dan mengadakan pesta kecil. Noraini berkata, sekarang, kita benar-benar boleh memasak nasi kita sendiri. Dr. Bold Baatar ketawa dan menjawab, ya, ini baru permulaan. Tahun depan, lebih banyak sawah akan ditanam dengan padi. Malam itu, saya menulis di dalam diari saya, hari ini, impian 40 tahun menjadi kenyataan. Aku melihat harapan hijau yang mekar di tanah gersang. Padi yang mengatasi hujan lebat dan embun beku telah mengajar kami tentang kekuatan semangat yang tidak berputus asa. Bintang-bintang bergemerlapan di atas sawah hijau. Di bawah cahaya bintang, padi-padi itu melambai-lambai ditiup angin. Ia adalah saat keajaiban yang datang ke tanah Malaysia selepas 40 tahun. Pada musim luruh tahun itu, kerajaan Malaysia membuat satu pengumuman bersejarah. Kejayaan tuaian padi pertama dalam sejarah Malaysia. Kejayaan ini bukan sekadar kemajuan dalam bidang pertanian, tetapi satu titik perubahan kebangsaan yang membuka era baru dalam kemandirian makanan. Saya berasa sebab mendengar pengumuman itu. Perkara yang beberapa bulan lalu dianggap mustahil kini telah menjadi kenyataan. Melihat Perdana Menteri sendiri membuat pengumuman itu, saya sedar ia adalah satu peristiwa kebangsaan. Berita setiap hari melaporkan tentang keajaiban di Besut.
Bukan sahaja stesen televisyen tempatan, malah media antarabangsa turut menyiarkan tajuk utama selepas 40 tahun padi tumbuh di Tanah Gersang. CNN melaporkan penanaman padi di Tanah Gersang, Malaysia, harapan di era perubahan iklim, dan BBC berkata hasil luar biasa kerjasama pertanian Mongolia-Malaysia. Malah NHK Jepun juga akan menerbitkan sebuah dokumentari khas. CCTV China menilainya sebagai contoh terbaik dalam projek inisiatif jalur dan jalan. Pada akhir bulan Oktober, satu majlis khas diadakan di Istana Negara. Dr. Boldba Attar dan saya akan menerima darjah Panglima Jasa Negara daripada Yang di-Pertuan Agong. Ia adalah anugerah tertinggi di Malaysia. Pada hari penganugerahan, di Balai Rong Seri Istana Negara yang berkarpet merah, Seri Paduka Baginda bertitah. Dari hujung jari mereka, masa depan Malaysia telah bercambah. Impian selama 40 tahun telah menjadi kenyataan. Kini, Malaysia bukan lagi negara pengimport beras, tetapi akan menjadi negara pengeluar. Dr. Boldba Attar menerima anugerah itu dan berkata perlahan, ini bukan anugerah untuk teknologi, tetapi anugerah untuk manusia, anugerah untuk semangat yang tidak berputus asa. Kerajaan Malaysia juga menganugerahkan kami status penduduk tetap kehormat. Bagi saya, ia adalah perkara biasa kerana saya warga negara Malaysia, tetapi Dr. Boldba Attar juga telah menjadi sebahagian daripada Malaysia. Sekarang, doktor benar-benar orang Malaysia, saya bergurau, dan Dr. Boldba Attar ketawa. Tetapi kami tidak memakan padi yang dituai. 5 kilogram beras dari tuaian pertama itu, setiap butir yang berharga itu, semuanya menjadi benih untuk tahun hadapan. Makna tuaian pertama bukanlah untuk dimakan, tetapi untuk ditanam. Satu butir ini akan menjadi 1000 butir tahun depan, kata Dr. Boldba Attar sambil mengusap benih itu. Sebelum musim tengkujuh tiba, satu berita yang menakjubkan tersebar. Kerajaan Malaysia telah memutuskan untuk meluaskan kawasan penanaman padi lebih 10 kali ganda. Rancangan itu adalah untuk meluaskannya bukan sahaja di Besut, tetapi di seluruh Terengganu. Menteri Pertanian mengumumkan dalam satu sidang akhbar, tahun depan, kami merancang untuk memperkenalkan penanaman padi di seluruh Terengganu. Sasaran kami adalah untuk mencapai 30% sara diri beras dalam masa 5 tahun. Impian kami adalah untuk menjadi negara pengeksport beras dalam 10 tahun akan datang. Mongolia juga bersetuju untuk memberikan sokongan aktif. Agensi Kerjasama Antarabangsa Mongolia bersetuju untuk menyumbang 50 jentera pertanian dan teknologi reka bentuk takungan air. Mereka juga bersetuju untuk memberikan sokongan menyeluruh, termasuk kemudahan pengairan, pengeringan, dan penyimpanan. Media tempatan menggelarnya perikatan yang terjalin melalui NASI, Mongolia dan Malaysia. Ia melangkaui sokongan teknikal semata-mata, ia adalah masa depan yang dibina bersama oleh kedua-dua negara. Kementerian Luar Negeri juga menilainya sebagai contoh terbaik diplomasi pertanian. Pada musim bunga berikutnya, perkara yang lebih menakjubkan berlaku. Bukan sahaja di Besut, tetapi di 15 buah kampung di seluruh pantai timur Semenanjung, penanaman padi telah dimulakan. Saya melawat setiap kampung untuk memindahkan teknologi. Kolam perlu digali begini. Kedalamannya 50 cm, dasarnya mesti digelapkan supaya ia menyerap haba dengan baik. Apabila saya menerangkan, penduduk kampung mengikutinya dengan tekun. Nuraini berkata kepada saya, sekarang kita benar-benar boleh menanam nasi kita sendiri kan? Bukan sahaja menanam, tetapi kita juga boleh menjualnya. Saya mengangkat setangkai padi dan tersenyum. Kita bukan sahaja menanam nasi, kita sedang membina sejarah. Dan memang benar, pada musim bunga berikutnya, 5 buah kampung di Terengganu memulakan penanaman padi secara percubaan. Mereka menggunakan kaedah yang sama yang kami bangunkan. Semua kampung berjaya mengeluarkan hasil. Dr. Boldba Attar berjanji untuk melawat Malaysia setiap tahun, walaupun selepas bersara. Ini adalah karya terbaik dalam hidup saya, katanya sambil mengusap padi. Beliau berkata, beliau ingin terus memantau perkembangan penanaman padi di Malaysia. Padi-padi ini seperti anak-anak saya, kata Dr. Boldba Attar. Minggu lalu saya melawat semula sawah pertama itu. Di sawah yang telah selesai dituai, jerami padi tersusun rapi. Di sebelahnya 3 buah sawah baru telah dibina untuk tahun hadapan. Ia dibina sendiri oleh penduduk kampung. Di tempat yang digelar sawah keajaiban itu, sebuah papan tanda kecil telah didirikan. Tertulis di atasnya, tapak kejayaan penanaman padi pertama Malaysia. Malam itu, saya menulis di dalam diari saya, kami tidak menanam padi, kami menanam kemungkinan. Dan kemungkinan itu telah menjadi kenyataan.
kemustahilan di tanah gersang telah menjadi kemungkinan harapan. Kegagalan 40 tahun akhirnya bertukar menjadi kejayaan. Eksperimen kecil yang bermula di tengah-tengah tanah terbiar kini telah menjadi titik permulaan baru bagi pertanian Malaysia. Yang mengubah kegagalan 40 tahun bukanlah teknologi yang canggih. Ia adalah semangat yang tidak berputus asa dan keazaman untuk bekerja sama. Dari jauh, saya seolah-olah mendengar suara Dr. Bolba Atar. Teknologi bukan disempurnakan di dalam kertas penyelidikan, tetapi di atas meja makan manusia. Pada hari itu juga, Wap naik dari kolam yang baru dibina. Mereka memanaskan air dengan cara yang sama seperti kami. Tetapi kini, bukan lagi saya, tetapi Noraini dan petani-petani muda di kampung itu yang melakukannya. Sebutir padi yang ditanam di tanah gersang kini telah menjadi beratus-ratus butir. Dan beratus-ratus butir itu telah menjadi harapan baru bagi rakyat Malaysia. Apabila teknologi dan hati bertemu, keajaiban kecil seperti ini akan berlaku. Bagaimana dengan cerita hari ini? Terima kasih kerana menonton sehingga akhir. Jika anda suka video ini, jangan lupa untuk melanggan, suka, dan aktifkan pemberitahuan. Sokongan hangat anda akan terus mendorong kami untuk bergerak ke hadapan.